Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Afiq bin Sani. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan sitio kami yang bertajuk Vendelisme dalam kalangan remaja. Untuk pengenalan, perkataan vendelisme berasal daripada nama puak Eropah iaitu Vendel yang telah memusnahkan Kerajaan Rom pada tahun 445 Masehi. Vendelisme ditakrifkan sebagai membuat sebarang perubahan kepada harta awam tanpa kebenaran pihak berkuasa seperti melakar, menanda, mengecat, menampal, memusnahkan atau mengotorkannya. Oleh itu, dapat diringkaskan yang bahawa vendelisme ini perbuatan merosakkan atau memusnahkan kemudahan awam atau harta persendirian tanpa sebab yang sah di sisi undang-undang dan agama, sama ada perbuatan ini dilakukan secara persendirian ataupun berkumpulan. Objektif kajian kami yang pertama ialah mengenal pasti kaedah-kaedah efektif yang boleh digunakan bagi mengatasi isu vendelisme dalam kalangan remaja. Yang kedua ialah untuk menangani isu vendelisme dalam kalangan remaja melalui kaedah-kaedah efektif tertentu. Untuk metodologi kajian pula, kajian yang telah kami lakukan adalah berbentuk kajian tinjauan dan juga soal selidik. Kajian tinjauan yang kami lakukan adalah untuk mengumpul maklumat sebanyak mungkin mengenai tajuk kami. Kajian yang berbentuk soal selidik pula telah kami lakukan untuk mengenal pasti perspektif pelajar diploma pengurusan ladang dan agroteknologi batch 40 mengenai isu vendelisme dalam kalangan pelajar. Berdasarkan graf jadual dapatan kajian yang kami buat hasil daripada jawapan responden, sebanyak 83% sangat bersetuju yang isu vendelisme ini masih lagi menjadi topik hangat pada masa ini. Hal ini berkemungkinan disebabkan masalah pandemik yang melanda negara menyebabkan masyarakat menjadi lebih stres dan memilih vendelisme sebagai tempat untuk melepaskan stres mereka. Terdapat pula 87% responden yang memilih dan sangat setuju yang aktiviti kesedaran seperti kempen kesedaran merupakan kaedah terbaik dalam menangani isu ini. Selain itu pula, sebanyak 50% responden yang sangat setuju dengan penguatkuasaan undang-undang dalam menangani isu ini dan 43% selebihnya hanya bersetuju. Namun begitu, 7% responden tidak bersetuju untuk melaksanakan penguatkuasaan undang-undang bagi isu ini kerana disebabkan penguasaan undang-undang tidak seberapa efektif dan pelaku bagi kegiatan vendelisme sukar untuk ditangkap untuk dikenakan hukuman. Seterusnya, 53% responden setuju yang sifat tegur-menegur dan menasihati dapat memperkasakan masyarakat sekaligus menangani isu ini. Namun, sebanyak 33% sangat bersetuju dengan kaedah ini dan terdapat 17% pula yang tidak bersetuju. Perkara ini pastinya disebabkan sifat manusia itu sendiri di mana terdapat segelintir golongan yang tidak suka untuk ditegur dan mendengar nasihat. Hal ini yang menyebabkan terdapat responden yang tidak bersetuju dengan kaedah tegur-menegur dan menasihati dalam menangani isu ini. Akhir sekali, seramai 67% responden sangat setuju dengan pendidikan sebagai kaedah menangani isu vendelisme dan 33% hanya bersetuju dengan kaedah ini. Kesimpulannya, tidak dapat disangkal bahawa budaya vendelisme ini merupakan salah satu budaya
yang boleh mengakibatkan masalah bukan sahaja kepada orang awam, malahan pihak kerajaan. Hal ini demikian disebabkan oleh kerosakan harta benda yang diakibatkan oleh remaja kerana memandang budaya vandalisme ini sebagai satu budaya trending dan menyeronokkan tanpa memikirkan akibat yang perlu ditanggung atas perbuatan mereka. Namun, masalah ini bukanlah berpunca sepenuhnya kepada remaja kerana perangai mereka dapat dibentuk melalui dua pihak utama, iaitu ibu bapa dan pihak sekolah. Hal ini demikian kerana ibu bapa yang bertanggungjawab dalam membentuk kepribadian akhlak dan etika anak-anak mereka agar menjadi insan yang berakhlak mulia, bak kata pepatah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Seterusnya pula, pihak sekolah juga merupakan tonggak utama dalam membentuk jati diri seseorang pelajar itu untuk menjadikan mereka insan yang mampu membezakan perkara yang baik ataupun buruk. Oleh itu, harapan untuk masa terdekat ini, budaya vandalisme ini dapat dikurangkan secara berperingkat dengan dua pihak utama yang diperkatakan tadi mampu untuk mengawal budaya vandalisme ini dari terus menjadi budaya trending dalam kalangan remaja dan selepas ini pula diharapkan agar budaya vandalisme ini hilang sepenuhnya dalam masyarakat kita agar ianya dapat memupuk budaya baru yang lebih baik. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.